Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright geng, hari ni aku teruskan lagi cerita video overhaul enjin TZM Encik Nasir punya. Okay, tadi korang dah tengok aku cuci dengan petrol dan aku dah tembak angin, buang abu-abu yang tersumbat, buang gam gasket, buang keladak-keladak. Jadi inilah, bila dah kering aku lapik dengan kotak supaya part-part ni kering daripada minyak. Sebelum aku nak bercerita tentang harga alat ganti, seperti mana aku maklumkan kepada owner motor ni dalam episod sebelum ni, aku nak bercerita dulu satu perkara yang aku baru perasan selepas aku basuh, aku cuci semua komponen enjin TZM Cik Nasir ni. Okey, yang ni clutch boss ni. Okey, ini Encik Nasir punya. Saja nak beritahu je lah, bukan tak boleh pakai, boleh pakai. Cuma dia punya kualiti. Yang ni Encik Nasir punya bukan original TZM. Okey, tengok betul. Okey, dia tulis sini bentuk macam ni. Kalau original dia tulis 37F00. Nampak tak? Nampak Okey, dan tengok yang tengah-tengah ni. Ni yang paling penting. Okey, original dia punya tengah-tengah ni bukan cast iron macam di luar. Okey. Dan yang ini aku rasa material dia lebih lasak daripada yang ini. Okey. Yang ini dia bukan original. Material tengah-tengah ni dia sama. Sama dengan body dia. Ini yang bulat ni bukannya apa ni, ini kesan geseran kesan geseran. Dia berbeza dengan material original. Nampak tak? Material yang warna hitam ni dia aku rasa ni original dah lama ni. Dah lama pakai ni. Memang asal TZM. Dia tak ada orang kata haus. Dia tahan lasak. Dia tak makan, dia tak haus. Tapi yang sini dia dah haus. Okey, dia dah haus luar dan juga dalam. Ya, dalam yang original. Berbeza Dalam ni pun tak haus. Dia masih lagi cantik. Tapi sini dah haus. Dia ada lekuk-lekuk Rasa dengan jari ada lekuk-lekuk. Dan bila aku masukkan kedudukan dia ni kat sini, okey, dia ada gap sikit je. Okey. Bila kita pusing pun dik ada gap, kiri kanan atas bawah ada gap. Ini Encik Nasir punya yang bukan original. Ni mungkin dia dah beli baru tapi bukan original. Tapi yang original walaupun dia dah usianya 20 tahun, dia masih lagi fit. Masih lagi fit, gap kurang. Dan kedudukan ni memang lebih fit daripada yang tadi. Daripada yang tadi. Okey. Tujuan aku beritahu tu bukannya apalah, bukan kata yang tak boleh pakai, tak akan datang kita tak tahu sebab enjin ni overhaul. Jadi alang-alang dah buat video, aku berceritalah apa yang ada dalam enjin TZM Cik Nasir ni. Untuk yang lain-lainnya, komponen-komponen ni alhamdulillah original. Original, tapi ada yang lusuh lah. Nanti aku akan ceritakan lagi. So yang ini original, yang ni Cik Nasirnya bukan original. Dan dia ada makan dah haus sikit, tapi performance tak ada masalah lah. Rasanya tak ada apa menjejaskan masalah dari segi performance lah. Okey. Seterusnya juga Encik Nasir bagi owner motor ni, dia punya push rod ni, dari segi mata kasar memang tak ada apa masalah sebenarnya. Okey, tapi kalau aku comparekan dengan spare part yang ada, nampak tak? Yang Cik Nasir ni dah pendek. Dah pendek daripada yang asal. Sebab itu waktu aku buka dia punya push rod ni berada dekat dalam gearbox clutch ni. Dalam ni. Tapi dia dalam ni dia dah backup dengan 2 biji bearing. 2 biji bearing.
Okey, sebab itu tengok bila dia dah pendek, ujung ni dia dah kembang. Sebab apa pendek? Sebab dah kembang. Benda ni tak boleh lepas ke sana. Tak boleh lepas ke sana. Satu, patutnya benda ni boleh keluar kiri dan kanan. Nampak? Dia boleh keluar sini. Masuk sini. Boleh keluar sini. Tapi kalau yang dah kembang ni, masuk sini, dia tak boleh keluar lagi dah. Sebab itu bila nak keluarkan rod tu, memang kena buka gearbox ni, baru boleh keluar rod lever ni, push rod lever ni. Kalau ikut normal, kita letak magnet, dia boleh keluar kat sini. Tapi disebabkan dia dah kembang, terpaksa lah keluarkan gearbox ni, baru boleh dia keluar daripada sini. Itu satu. Okey, sebenarnya kalau ikut standard TZM, benda ni dia panjang dia yang aku ceritakan lah. Yang aku cerita tadi, panjang dia. Tapi dia punya dah pendek. Sebab dalam tu dia dah backup dengan pendek tu dengan 2 biji bearing. Dia letak ni. Sebenarnya satu je. Sebenarnya satu bearing saja. Disebabkan dia dah pendek, owner motor lama ni dia dah backupkan 2 biji bearing. Okey, so untuk dari segi performance, tak ada masalah. Cuma nilai standard TZM tu dah tak ada. Jadi nak bertanya jugalah kepada owner motor, nak tukar ke atau tidak dia punya push rod lever ni. Harga tak mahal lah, kurang RM50, dalam RM20 ke RM30 je rasanya. Okey, untuk kembalikan kepada yang asal TZM. Okey, yang tu. Dan rod ni dia bergabung. Dia bergabung dengan benda ni, lever ni. Benda ni yang tolak rod ni. Benda ni bila kita tarik kelas, dia pusing, dia tolak benda ni. Bila dah lama dia kembang, dan sini pun mengembang. Nampak? Sebenarnya dia rata je ni. Jadi yang ni tak perlu beli baru, aku akan welding kan. Kos welding pun rasanya tak sampai RM50. Mungkin dalam RM10 ke RM20 ni upah welder. So untuk dua item ni, kalau owner motor nak repair, kosnya begitulah, dalam RM50 rasanya. Pertama beli rod yang baru, yang kedua lever ni kita akan welding. Aku akan hantar ke welding sebelah rumah aku ni untuk welding yang bersopak ni dan lay balik bagi cantik. Itulah keadaannya. Aku bercerita sikit lah sebab apa push rod lever ni jadi macam ni. Okey, simulasinya ini dia keadaan mangkuk clutch yang lengkap. Okey, dan mangkuk clutch ni dia akan bergabung dengan gearbox clutch ni. Dia berada dalam ni. Begini. Okey, begini. Okey, ni dalam gearbox. Dan rod ni dia berada kat dalam. Macam ni. Okey. Sebelum tu dah ada satu biji bearing. Dah satu biji bearing. Dia begini. Faham tak? Jadi dia ada nampak bonjol keluar ni kan. Bonjol keluar ni, dan bila kita tarik clutch, benda ni akan tarik. Dia akan tarik, akan kembang lah clutch tu. Okey, nampak tak? Begitu simulasinya. Jadi punca dia terjadi sebab kita menggunakan spring clutch racing. Spring clutch racing yang terlalu ketat. Bila terlalu ketat, lever ni bekerja keras. Bekerja keras untuk tolak mangkuk ni untuk kembang. Jadi lama kelamaan bearing dalam tu, dia punya rod tu dah makan, dan ini pun dah makan. Jadi memang sedap pakai racing ni. Dia tangkap cepat, tapi bersedialah dengan maintenance yang macam ni. Itu nak bagi rider-rider faham lah. Pada otai-otai tak payah cerita, dia dah faham dah benda-benda ni. Cuma aku buat video kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi belum faham bagaimana keadaan enjin TZM ni berfungsi. Okey, so itulah, selepas aku cuci, aku nampak masalah ni dan aku ingin bercerita pada owner motor untuk fikirkan. Tak tukar tak apa, tak ada masalah. Performance tak ada performance tak ada terjejas. Cuma nilai standard TZM yang lengkap tu tak adalah.
Itu sebenarnya. Dan kalau nak kembalikan dia punya nilai enjin yang lengkap, kena keluar sikit modal. Dia punya rod ni beli yang baru, tak perlu kita pakai 2 biji bearing, 1 bearing je. Dan yang ni akan welding balik. Ini nak beli baru susah nak dapat satu. Semalam aku tengok dalam Facebook ada orang jual. Satu ni RM60. Okey. Tapi nak cari dalam Shopee, nak cari dah spare part, memang dah susah nak jumpa benda ni. Kalau ada pun sesekali je keluar dalam iklan Facebook rider-rider TZM. So apa lagi berkenaan dengan kelas ni. Yang ni aku dah cerita, ini bukan dia punya. Okey, yang ni aku dah cerita sebelum ni. Dia ada gap. Dempo pun dah goyang, aku dah cerita dah. Memang owner motor suruh tukar. Cuma yang itulah yang terbaru, baru aku perasan. Baru aku perasan untuk baiki enjin ni sempurna mengikut condition TZM yang complete. Alright, yang seterusnya selepas aku cuci, yang ni pun aku baru perasan. Baru perasan iron plate dia. Kau nampak tak? Okey, iron plate ni dia dah mula menipis dah. Mula menipis antara satu sama lain. Ini dia berselang-seli dengan clutch plate ni. Clutch plate dia masih baik, tapi yang ni dah banyak yang makan. Yang satu nampak dah dia dah berbelang. Kalau dia masih okey, dia tak ada lah dia punya orang kata makan tu. Yang ni pun tengok pada warna pun dah nampak dah. Okey, dia dah makan. Dua. Yang ni okey sikit. Tapi tengok belakang dia. Ni okey lagi, nampak okey lagi. Yang ni pun nampak okey lagi. Yang ni dah makan. Dia dah ada perbezaan nipis tebal dia tu. Okey. Yang ni pun dah makan. Ada 6 keping. Tapi 3 keping yang tadi lah, 3 keping yang pertama teruk makan dia. 3 keping yang pertama. Sebab dia bekerja, dia berpusing kan. Lama-lama dia dah bergeser, dia menipis lah. Dari segi performance mungkin tak sedap lah. Dari segi pertukaran gear tu, pelepasan gear tu dia ada kurang sedap sikit lah bila benda ni dah semakin menipis. Okey, ini semua berpunca daripada ni tadilah. Mungkin sebelum ni dia pakai clutch spring ni terlalu keras. Jadi dia membuatkan benda ni terkepit kuat antara satu sama lain. Ni terkepit kuat, ni terkepit dengan clutch plate kuat. Jadi dia berpusing-pusing, dia bergesel, menyebabkan dia dah makan. So ini juga untuk owner motor fikirkan nak tukar atau tak. Sebelum ni aku tak nyatakan dalam video sebelum ni benda yang kerosakan kan, checklist kerosakan tu. Jadi bila aku dah cuci, bersih-bersih, baru aku perasan. Barang ni pun lebih kurang RM50-60 lah aku ingat untuk 6 keping ni kan. Kalau original mahal lah, original mungkin lebih mahal ni. Yang biasa RZ dan TZM pakai lah, 5 ke 60, RM70 lah. Nanti aku akan tengok balik. So aku rasa itulah yang aku tertinggal dalam video sebelum ni, kerosakan enjin ni. So itulah yang aku ingin sharekan video pada kali ni. So okey lah geng, aku tak nak buat video lama-lama tentang tu. Lepas ni aku akan buat video tentang berapakah harga kos barang alat ganti kerja overhaul ni. So korang stay tune. Jangan lupa subscribe channel aku, like, komen dan juga share. Bye bye dan jumpa lagi.